Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, Hadi Kaki Penderhaka. Adakah benar Hadi Kaki Penderhaka, sahabat-sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Titah terkini daripada Sultan Selangor yang dikatakan amat duka cita dan kesal dengan penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Lebay Patipas ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda kenyataan ataupun titah daripada Sultan Selangor yang menyatakan amat berduka cita dengan Hadi kerana hina Raja-Raja Melayu. Jadi apakah intipati titah daripada Baginda Sultan Selangor, sahabat-sahabat semua? Yang saya petik ya, berita ini daripada Malaysia Kini menyatakan Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah hari ini menzahirkan rasa amat duka cita baginda dengan kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang memberi peringatan kepada para alim ulama, peguam, hakim-hakim, wakil rakyat dan juga termasuk Raja-Raja Melayu. Dalam satu hantaran di Facebook Selangor Royal Office, pejabat baginda memaklumkan susulan itu sepucuk surat kepada Hadi telah diutus melalui Pesuruhjaya PAS Selangor Abdul Halim Tamuri. Antara intipati surat berkenaan yang dimuat naik di Facebook, baginda menyifatkan pemimpin PAS itu tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat MKI pada 15 Februari yang lalu. Jadi kenyataan katanya, kata kenyataan itu, kenyataan sinis Hadi itu secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah kenyataan yang amat tidak bersesuaian. Ia juga tidak beradab dari sudut budaya orang Melayu yang sentiasa menghormati dan juga memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada Raja-Raja Melayu. Kenyataan Hadi bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan, kepada perpaduan umat Islam, khususnya di kalangan orang Melayu di negara ini, titah baginda. Hadi dalam satu kenyataan yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan mengingatkan bahwa Islam adalah keutamaan dan memberi peringatan kepada semua supaya menjaga akidah masing-masing. Jadi saya sekadar memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing, bukanlah menghina khususnya pengamal undang-undang yang semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen dan adun bahkan raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia di sini saja. Itu antara kenyataan daripada Presiden Lebay PAS ini. Jadi sebelum itu, Sultan Sarafuddin yang juga pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI menggesa semua pihak agar bertenang serta menghormati keputusan mahkamah dan perlembagaan persekutuan susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan anek menjenayah syariah Kelantan. Dalam surat Hadi itu, baginda mempersoalkan mengapa sekarang Presiden PAS itu mempertikaikan kedudukan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Ini sedangkan agama Islam telah ditetapkan sebagai agama persekutuan semenjak perlembagaan digubal pada tahun 1957 itu. Titah baginda lagi. Baginda juga turut menasihatkan Hadi supaya beliau lebih berhati-hati di masa hadapan agar tidak mengulangi perbuatan menghina Raja-Raja Melayu melalui kenyataan-kenyataan beliau yang boleh memecah belahkan umat Islam di negara ini. Baginda juga menitahkan agar ahli-ahli politik dan pemimpin politik tidak memperalatkan agama Islam dan mencemari kesucian agama Islam demi kepentingan politik kepartian masing-masing. Petik hantaran itu lagi. Itu antara kenyataan ya titah daripada Sultan Selangor yang dikatakan kesal ya dengan perbuatan dan juga tindakan ya daripada presiden ataupun parti PAS ini yang dilihat dikatakan telah menghina raja-raja maupun institusi diraja, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah ya ramai mengatakan warganet di luar sana bahwa parti PAS ini termasuk presidennya adalah kaki penderhaka. Adakah anda setuju, sahabat semua? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen.
Jadi sebelum saya akhiri perkongsian hari ini, saya juga ingin mengongsikan ya perkara yang baru saja dilancarkan oleh kerajaan sempena Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 yang menyatakan kerajaan lancar dasar Bumiputra baru bermanfaat untuk semua kaum. Jadi itu antara fokus ya dalam Kongres ya Ekonomi Bumiputra tahun 2024 ini. Jadi dalam kenyataan Malaysia kini, kerajaan hari ini mengemas kini konsep dan persepsi pemerkasaan Bumiputra kepada serasi dengan masyarakat berbilang kaum. Dalam melancarkan agenda Bumiputra baru yang dinamakan Transformasi Ekonomi Bumiputra TAB, Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zain Hamidi menggambarkan rancangan itu sebagai satu yang bermanfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Zain berkata TAB mempunyai 3 matlamat iaitu keadilan sosioekonomi, kemampanan negara bangsa dan kemakmuran negara serta kesejahteraan rakyat. Ketiga-tiga maklamat ya utama ini bagi memastikan agar dasar dan pelaksanaan agenda ekonomi negara bukan sahaja menjamin penglibatan dan hak Bumiputra tetapi pada masa yang sama memastikan wujudnya kesalingan atau sinergi dengan bukan Bumiputra. Mau atau tidak katanya, rela atau tidak, kesalingan antara kaum amat penting dalam memugar aktiviti ekonomi negara. Ketika menyampaikan ucap tamah pada Kongres Ekonomi Bumiputra di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini. Menurut Presiden itu lagi, matlamat tersebut bertujuan untuk memadamkan naratif ya bahwa ekonomi dikawal oleh minoriti yang katanya menyebabkan rasa tidak senang di kalangan kaum majoriti yang membawa kepada ketegangan sosial. Jadi mengulas lanjut mengenai matlamat pertama untuk keadilan sosioekonomi, Zaid berkata TAB bertujuan untuk merapatkan jurang antara rakyat Malaysia dan memastikan Bumiputra tidak ketinggalan. Dengan berkata kerajaan mahu memecahkan belenggu pemikiran kalangan Bumiputra bahawa bidang kemahiran bukanlah pilihan kedua tetapi sebaliknya menjadi pilihan utama. Katanya usaha itu diyakini mampu meningkatkan peratusan pekerja mahir Bumiputra yang kini berada pada tahap 29.1% berbanding dengan kaum-kaum lain. Katanya lagi, dengan TAB kita akan terus memastikan peranan agensi-agensi amanah Bumiputra seperti Permodalan Nasional Berhad PNB di Majlis Amanah Rakyat MARA Perbadanan Usahawan, Perbadanan Nasional Berhad dan juga tabung haji serta lain yang akan lebih terkehadapan katanya dalam pengupayaan Bumiputra bagi semua sektor perekonomian katanya. Mengenai matlamat kedua, kemampanan negara bangsa, saya berkata TAB mesti menjadi dasar yang merangsang ekonomi Bumiputra dan membawa masuk pelaburan. Dia berkata mereka juga memastikan ia menyasarkan untuk menjadi pemain ekonomi antarabangsa dan bukannya hanya menumpukan kepada pasaran domestik. Dan mengenai itu katanya peranan wanita juga harus diperkasakan. Bagi matlamat ketiga, kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat, Zaid berkata apabila ekonomi Bumiputra bertambah baik, ekonomi negara juga akan meningkat. Dia berkata TAB tidak akan memberi tumpuan kepada memperkasakan golongan korporat semata-mata, tapi juga rakyat biasa dengan matlamat menggalakkan kebebasan kewangan yang membawa kepada peningkatan kualiti hidup untuk semua. Wow, itu antara kenyataan ya daripada Zain Hamidi ya berkaitan dengan Kongres Ekonomi Bumiputra itu, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Kiranya Anda mau ingin memberikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu yang pertama tadi, dikatakan Hadi kaki penderhaka oleh rakyat di luar sana kerana begitu berani sekali ya menghina ya raja-raja, dan hari ini Sultan Selangor amat berduka cita dan kesal dengan kenyataan daripada Presiden Lebay PAS ini. Jadi bagaimana dengan anda sahabat semua? Apa pandangan anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak penkangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.